dia rumit dia macam tu lah. Seperti biasa lah. Aku kira try bercakap yang mana. Nak lalap apa? Aku nak tanya hang satu lah kan. Ilmu yang untuk belajar ni macam-macam lah. Macam-macam jalan tu ada. Contoh tarikat tu lah, tarikat ni lah. Apa sebenarnya nak pergi ke mana? Wow. Apa belajar tinggi-tinggi ni kan? Apa belajar ilmu ni sebenarnya nak pergi ke mana? Dia okey lah macam tadi lah dekat USM tadi. Ada satu brother tu mai dekat USM. Mampu permanent pen. Bukan dia kot. Alah, dia ni bagi tas pen. Bukan suspend, tas pen. Wahab cakap tas pen, aku tas pen lah. Okey. USM tadi, okey. So sekarang ni tadi ada satu mamat tu bertanya, "Ai, kerap sangat lah ni duk tengah apa live selalu tiap malam." Free to be free. I have my own Facebook account, so I go for it. Kita pun tak minta duit kat orang pun tak. Macam mana? Kita pun tak minta duit kat orang. Kita Senang cakap dengan hang, senang cakap dengan hang. Okey, lah ni macam ni. Bab mengaji ni dia contoh dia kata ada dia tu main tanya aku pasal Mak Kasim. Dia tanya, "Abang biasa baca tak buku Abang Kasim Ahmad ni?" Dia cakap, "Demi Allah dan Rasul aku tak bisa baca buku dia dan aku tak bisa jumpa dia." So jangan salah faham bila aku bercakap pasal dia selepas dia mati tu, kau nampak ingat aku kenal dia apa? Tak ada. Hang kenal dia kan? Kenal. Jadi dia cerita buku dia ni ramai orang tak boleh faham macam ni. Kata-kata stop. Baik. Aku tanya, "Hang kenal tak siapa dia?" Dia kata, "Saya tak kenal lagi. Hang kenal tak siapa ni? Tapi cara hang cakap, hang nak susun ni." Dia kami sembang lama sikit dah. Dia nak bagi tahu pasal benda ni, Quran ni macam ni, Quranis ni orang macam ni, yang hafiz punya orang ni apa ni, hadis punya orang macam ni, pokok hadis macam ni. Jadi benda lah aku tak nak forget about it. Okey. Kau dia kata awaludin ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Okey? Awal agama mengenal Allah. So hari ni kita nak cakap benda lagu ni, very simple. Macam tadi cakap apa? Tinggi kan, nak kena mengaji tinggi-tinggi kalau. Dulu pun ada juga apa Al-Arkam, pengajian Al-Arkam semua kan. Tarikat ni ada yang baru ni kita jumpa, ada yang budak tu pun apa kajian hak apa. Itu semua. Okey lah ni okey. This more okey kita kumpul dalam ni. Ilmu. Alright, kita pecah. Okey kan? Alright, brother macam ni. Ang relax, ang tengok sudah, okey? Pasal baru, bukan dah tak apa. Nah, sekejap kita sembang. Okey. Kira boleh mai cari lepas di rumah ni pun lepas terima kasih lah daripada duk betul je tak tentu halau kan. Kan lepas kata tak faham mai tanya direct. Saya duk entah muka dalam Facebook kan aku tak mai. Dah ni ang tengok depan mata. Okey, tunggu saat saya kita sembang. Kim. Ya. Ilmu. Pengetahuan lah. Masa ni dah relax lah Sat, kita terbang pun. Aku heran sungguh. Oh nak ambil minyak. Okey, tak apa. Minyak ni. Okey. Ilmu pengetahuan. Okey, ilmu pengetahuan terbagi. Dia ada apa tau? Dalam tu dia ada level lah cepat-cepat. Orang nak sembang. Ini memuji jalan kesabaran. Rumah dekat lapangan terbang. Oh.
TUDM. Patutlah. Patutlah Royal Australian Air Force dulu. Okey. Saya ilmu pengetahuan ni dia pecah pada dia ada level dia, dia ada peringkat dia. Dia ada peringkat dia. Okey. Okey. Contoh bila mereka kata nak mengaji jauh-jauh ilmu tinggi-tinggi ni, nak ada ilmu banyak ni kan. Kan? Okey, kalau kata nak ada ilmu yang tinggi-tinggi, ilmu banyak-banyak ni, puak Yahudi boleh dulu lah. Puak Yahudi, puak Cina, kalau ada masalah kan, betul tak? Hindu, semua dahsyat-dahsyat juga brain mereka. Faham? Hampa mengaji lah tinggi-tinggi ni banyak. Hampa ada kaedah untuk memproses bercakap dan proses membentangkan, proses membuka itu ini apa semua. Tapi ini tak ada kena mengenal langsung. Hal ilmu ni, ilmu yang tinggi-tinggi tu yang Hampa tuntut di universiti apa lang tu, tak ada kena mengenal langsung dengan Tak ada kenal-menal langsung dengan Awaludin Ma'rifatullah lah cerita lah. bagi tangan sekali cik. Terima kasih. Okey. Tak ada kena mengenal langsung tu sebab ilmu ni penarik beca boleh mengaji, yang tak reti baca, tak reti menulis pun boleh diajar. Faham tak? Ilmu ni walaupun hang seorang penagih dada, hang pelacur, hang apa sekalipun, hang pencuri, hang apa sekalipun, hang boleh mengaji. Hang boleh duduk bawah satu bumbung, boleh masuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam, duduk apa semua boleh. Faham? Cantik lah. Cantik. Sebab itu kalau orang nak main tanya aku macam mana dia ni, ilmu ni Qadariyah ke Sazaliyah ke Ahmadiyah Sazaliyah ke apa semua ni, itu jalan-jalan tarikat Nasyabandiyah ke, pergilah dengan jalan aku. We all do and respect, go ahead. Faham tak? Sebab itu ilmu, konsep dan idea untuk mengenal dia ada syekh dia, dia ada konu, dia ada koni, dia ada ni, cara amalan dia, konsep dia, itu semua Banyak lah. banyak itu, cabang kan. itu dia punya. Tapi aku yang sungguh lah. Aku biasa dengar lagu M. Nasir tau. Dia nyanyi satu lagu 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Tu yang aku duk heran. Apa Tujuh. maksudnya? Dia macam ni. Kita buka yang ni dulu boleh tak? Tak ada aku nak pergi yang ni, nak bawa pulang jalan ni pula. Saya yang ni tak ada yang ni, tak ada. One at a time. Nampak? Contoh. Okey. Jam tu. Okey, so sekarang ni mana nak nampak ada belakang? Ha? Dengar. Okey, cantik. Nampak. Bunyi yang didengar. Okey. So sekarang mengenal Allah ni, dia tak ada kena mengenal ilmu hang tinggi mana. Faham tak? Bila mengenal Allah ni, dia lebih kepada belajar mengenali diri, iaitu hang tak pedulilah ilmu hang tinggi mana pun tak kisah. Sebab ilmu ni bangsa lain pun ada yang dahsyat-dahsyat. Mak Saleh pun dahsyat buat ilmu. Kalau nak mengenal Allah ni, kalau hang balik dari universiti mana sekalipun, atau hang memegang jabatan mufti, qadi ke apa sekalipun, belum tentu hang kenal. Maka hang tak boleh bincang bab ni. Faham tak? Apa pandangan hang? Apa yang beritahu? Ya, so hari ni kita ini there's no double standard about mengenal Allah. Siapa pun boleh. Walau hang mengaji dari zaman, contohlah dari zaman Pak Abu, zaman Ayah dan zaman seterusnya yang diangkat lah, atau yang diangkat oleh Allah itu sendiri, atau yang diangkat oleh para wali, sila. Kalau hang mengaji, kalau hang tak faham juga, hang jadi mengaji je, tua pada umur, bukan tua pada ilmu. Faham tak? So tak ada double standard di sini. Orang baru mengaji seminggu, tak ada biasa orang dah mengaji 30 tahun. Pengalaman adalah jalan cerita. Last sekali kaya dengan ilmu je lah. Ya. Kalau boleh buat mereka sekali ceramah, genggam. So sekarang ni, apa yang nak bagi tahu ni, kalau macam budak tu nak main cakap tadi dengan aku macam ni, aku tanya dia, do you know who you are? You nak cakap pasal human rights, humanity, tapi you not even know yourself. Yang tu problem. So sekarang ni, ada pula yang mengaji sekian lama, dia merasa dia kenal. Pasal enlightenment ni happen sekali saya. Kalau orang kenal. Kalau orang tak kenal, hang rasa hang kenal. Tapi hang tak kenal. Sebab kalau hang kenal,
pembawakan. Bila hang kenal, hang telah mengenal Allah, makrifat, hang dipanggil bukan main lepat, hang dipanggil makrifah. Para makrifah. Para makrifah ni, tak ni. Para makrifah ni, bicara dia, pembawakan dia, perjalanan hidup dia adalah terkeluar daripada yang ada kat sini. Usul, fiqh, tasawuf. Tadi aku cakap dengan M. Nasir, dalam telefon aku cakap dia ada dua kedudukan abang. Kata abang, satu, bila mengenal Allah dia terpecah kepada wali hakikat, wali syariat. Wali hakikat ni dia tak peduli apa dah. Dia mengenal Tuhan, dia ikut hakikat dia. Dia nak kencing atau dia kencing lah. Dia nak cakap apa dia cakap lah. Dia nak buat pengakuan apa dia buat lah. Dia nak kata apa dia kata. Dia ada hakikat dia. Wali syariat ni pula, dia dalam yang ramai. Macam arwah ayah, arwah Pak Abu, kan? Mereka ni perjalanan dia mereka lain. Perjalanan dia, Anisha, do you buy something for me? No. Why no? I don't want nothing. I'm starving, hungry. Okay, sekarang kita balik bab ni. So bila wali hakikat ni, dia tak peduli, dia kira hakikat dia. Dia nak buat pengakuan apa. Macam mana ni ayak minum kaki, ayak tu ayah ni orang minum susu tuang atas kaki keling tu. Dia bodoh, dia nak minum, dia lah dia minum. Faham tak? So dia tak peduli, dia nak buat apa dia buat lah. Jawapan dia pun kira rebel lah. Dia tak peduli. Dia tak peduli lah jawapan dia. Faham tak? Sebab bila dia nak apa? Dia nak buat apa dia buat lah. Itu dia katakan wali hakikat dia. Dia kira hakikat dia nak pergi duduk atas gunung, dia nak duduk atas batu ke, dia nak pergi terjun duduk dalam laut ke, satu hari satu malam ke duduk kat laut. Dia punya pasal, dia kira hakikat dia. I'm myself, I do what I want. You know, the rest, GFYS. GFYS. You know what it means? You don't know. Okay. So let it that way. You don't know. Okay. Mai kat wali syariat pula. Wali syariat ni dia macam Pak Abu apa semua, dia duduk dalam air ramai, orang panggil makan kenduri, dia nak sembang pun dia tengok tempat, dia ni apa semua lagu ni. Dia orang kutuk dia macam mana pun dia okey. Kalau wali hakikat ni dia maki balik. Yang wali hakikat tadi dia nak cerita good for yourself lah. Ni. Yes. Good for yourself maksud hang? No. Go fuck yourself. Okay, that's good. That sounds good. Good for yourself or go fuck yourself. Okay, that sounds good. Bagi minta kembali. Okay, sekarang ni yang duduk diam lama tu nak cari good for Yes. yourself. Okay. I don't want to say don't know. Yeah, you did before. Okay, so sekarang bila wali syariat ni, faham tak? Dia punya syariat, dia menutup hakikat pada hakikat itu sendiri. Dia ni dia punya syariat membuka, dia tak peduli dah punya pasal nak buat apa. Dah yang ni tengok ni dah aku tak macam tu, aku jaga juga. Ni masuk dia ni macam Jalaluddin Rumi. Cerita pasal wine, pasal tu, pasal apa, Mansur Al-Halash. Semua macam tu. So sekarang apa yang aku nak try terang kat hang, ini bab mengenal Allah, pecahan dia kepada tu. Wali syariat. So bila kita jumpa satu orang cerita kat kita, apa dia ni mengaji mengenal Allah tapi macam-macam dia buat lagu ni. Kita tahu dah dia tu pembawakan wali hakikat. Siti Jenar. That's the way. Aku tidak lagi menuju ke arah Allah, dia kata. Dia tak peduli dah orang faham, tak faham dia lantak lah. Mansur Al-Halash, Ana Al-Haq. Dia tak peduli dah orang terkejut, tak terkejut. Ada seorang lagi yang aku biasa jumpa, hamba lah. So, bagi orang yang mengenal Allah ni, yang faham perjalanan ni, dia akan tahulah pecahan dia terbagi pada dua.
Tapi dua-dua ni special dah. Dua-dua ni sempoi dah. Cuma yang ni dia tak peduli yang ramai. Mampu ambil gambar. Yang ni pula dia jaga sikit lah. Tapi pada hakikat dia ni tahu dia ni. Dia ni tahu dia ni. Sama-sama ada. Sama-sama ada. Cuma cara aku tak nak peduli dia ni. Faham? Hang tak jaga dia ni lama-lama ni. Hang takut lah lama-lama ni. Okey, ada dua orang macam tu. Sedangkan Tuhan kata, tengok Nabi Allah Hizir. Ini kita nak cerita buat ilmu, okey? Boleh. Dalam surah Al-Kahfi, bila Musa itu surah kalamullah, bila kalamullah masih lagi berkata-kata. Faham? Bila dia kalamullah, dia masih lagi berkata-kata. Dia berkata-kata, makna aku dengan hang ni berkata, aku dengan yang ramai ni berkata-kata. So sekarang ni kita nak cerita satu benda. Bila Musa nak bertemu dengan hamba soleh, bertemu dengan orang, dia kata apa? Diam dan lihat. You see, opposite of what Musa had. Kita duduk seronok macam Musa kalamullah. Tapi bila jumpa dia ni, dia kata apa? Nak ikut aku boleh, tapi syarat dia diam dan lihat. You see, opposite what Musa have. Musa kalamullah. Dia berkata-kata, itu hebatnya. Tapi bila dia nak mengaji, dia potong apa yang hebat. Hang tu aku potong buang. Tak ada. Hang tengok diam. Lihat dah lepaskan. Musa tak lepas. Dia tikam budak, dia pecah perang. Whatever reason it is. Any mean necessary. But the thing is, hang nak mengaji dengan aku, hang tengok dan diam. Macam itulah dia cakap. Mereka ilmu lah. Dia duduk balik hakikat. Dia duduk balik syariat. Mana boleh buat begitu? Tak boleh. Tak boleh lah buat begitu. Sini. Orang kata apa pula? Dia mampu Evi. Contoh yang bagus ya. MPKD. So, sekarang ni, kita balik pada proses. Proses ni adalah kepahaman. Hari ni orang cakap pasal ilmu tinggi. Yang tu nak pergi sekolah, nak jaga, nak jadi apa ni supervisor ke, nak jadi apa ke, nak jadi apa general manager, GM hotel ni apa semua apa nak jadi, boleh lah bawa mengaji tinggi-tinggi. Tapi nak mengenal Allah, apa yang perlu adalah kesedaran ke atas diri. Siapa sebenar-benar diri ni? Tidak. Bagi yang mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, tak pedulilah dia mengaji lama 30 tahun ke 10 tahun duduk dengan orang tu, dia rasa bukan sebab awak duduk dengan guru tu, bermakna awak kenal ni. Aku lama dengan ayah, macam-macam dengan ayah ni, kami bergaduh tak berhenti, bertengkar tak berhenti. Orang tengok tak tahu, dan kami pula macam kawan baik, orang tak tahu juga yang tu. Kami pula ada rahsia bersama-sama. Rahsia aku dia tahu. Dan aku pula cerita kat dia habis, tak ada apa. Dia cerita aku habis, tak ada apa. Kadang-kadang kami bertengkar pasal hal lain. Mak lagu mana, lagu ni. Aku pula sebagai abang jadi ceramah yang asal. Tapi itulah kau tahu. Duduk sekali. Faham? Itu sebab dulu orang mengaji di India, mengaji guru talqin, kau pergi 5 tahun baru main balik. Dia tak suruh duduk silat jadi ulat, jadi sampah dalam rumah guru tu. Sebab pergolakan akan ada. Dan dia pula merasa dia mengaji lama, orang baru main, dia nak tegur ni, jaga, jangan sampai dusta, jangan sampai itu, jangan sampai ni. Puan ni buat apa ni? Dia ni mai nak mengenal diri dia, hakikat diri dia siapa, syariat dia siapa, yang dia makrifat tu siapa. Tak ada kena mengenal langsung dengan diri hang. Hang nak main tegur apa? Sedangkan Musa kalamullah dah, Hizir kata, diam. So bila kita mengaji mengenal Allah, ni nak cerita lah pecah lubang bila. Boy, apa dia? Tokong semua. Ayat sampo. Okey. Kopok ekor. Okey. Aku nak cerita satu malam. Aku lalu Chulia Street. Okey, ni cerita. Aku lalu Chulia Street. Lalu kat satu depan kedai kodak lama warna hijau tu, ada satu lorong sini. Aku lalu sini. Sampai depan ni yang malam ni. Aku dah jual buku babi hutan lah, apa semua. Faham tak? Minggu pertama lah, dalam tahun pertama lah.
Dia bagi time punya buku, lalu kat depan ni. Kedai apa dia? Kakak tu. Tak apa kak, tak apa. Pelacur duduk depan ni. Pasal dia pun dah tak ada dah. Dia balik tempat dia dah. Tak payah sebut nama lah. Tu sebab aku cerita habis dah. Aku lalu panggil aku. Tak apa kak. Saya nak pergi ni Langley apa ni apa. Betul apa. Dan dia kata, "Mai lah Sat." Lepas tu, tak apa kak. Kita duduk malu. Buku duduk tengah meletup. Hang duduk pergi duduk nak sembang dengan dia. Bagus dia punya soket dengan ni. Tapi badan Annie sikit lah. Tapi dia ni lah. Tapi dia panggil aku pergi. Dah panggil lah sebab pergi kata, "Kak duduk jarak sikit kau." Siapa? Pan. Dia sebut nama aku. Macam mana kak kenal saya? Allah, mudah tak kenal. Kak duduk mengaji kak benda ni dulu. Aku tengok dia, "Kak buat kerja ke?" Dia kata, "Dah kak nak habis dah. Kak dah nak balik dah, terlampau lepas." "Jom kita pergi Kasih Mustafa." Patah balik pergi Kasih Mustafa. Aku duduk dengan dia sembang benda ni. Dia buka habis. So, hidir bunuh orang macam tu, macam ni. Pelacur ada masuk syurga tu. Bila kita duduk dekat area ni, Jesus Christ said, the moment you judge, the door is closed. Every door is closed. So bila dia, aku mula dah judge sikit dah. Dia ni nak mocik dengan aku ke apa. Panggil aku kan, nak ajak guling ke. Faham? So bila mai-mai dia kata, "Kakak mengaji benda ni juga." Habis tak nampak lah dia tu pelacur. Apa yang akan sungguh. Mai pula dah. Tak nampak lah dia tu pelacur. Aku duduk dekat apa, Kasih Mustafa meja belakang pok aku lah. Sembang dengan dia. Hantar motor lalu apa tau. Lepas sakang mak. Dia kayau. Bila lepas kayau tu, kakak kata tak apa lepas lah. Tak kisahlah, memang mungkin. Kan? Kakak macam ni dia kata. Kakak terangin nak sembang lepas. Jadi aku tersedar balik yang dia tu pelacur. Nampak? Disebabkan orang. Tahu tak? Disebabkan orang buat teguran kat aku nampak balik macam tu. Tapi disebabkan kakak itu sendiri, aku tak nampak dia macam tu. Faham? So, di sinilah susahnya bawa ilmu ni. Bila hang bawa ilmu ni, hang tengok pencuri. Seorang pencuri kerja dia apa? Mencuri. Pelakon kerja dia? Penyanyi. Pemuzik. Tak peduli dah dia main muzik dalam kelab malam ke, dalam bar ke. Orang kata Allah dia main muzik untuk orang mabuk. Tak peduli. Kerja dia pemuzik, dia main muzik. Tak? Tapi hakikat dalam ni pencuri. Semua ada pegang masing-masing kan. Itu syariat dia. Macam tu. Tapi hakikat dan sebenar-benar hakikat dia kita kenal siapa dia. Faham? Itu sebab satu masa tu, sekarang kakak ni tak ada di situ dah. Mungkin dia dah balik, dia laki dia cerai ke dia nak. Kita tak tahu apa dia dalam cerita dia. Tapi dia tak ada di situ dah. Tapi dia main duduk dengan aku bercerita pasal ilmu ni. Dia tahu diri dia siapa. Tapi dia tak tahu Daimun dengan Rosyimun. Dia tahu diri dia tu siapa. Setakat tahu diri dia saja. Dia faham hakikat diri dia siapa. Tapi dia tak faham solatun Daimun, solatun Rosyimun. Tu masih lagi dia tanya aku macam mana dia nak cari semayang sambil kenderaan, sambil berjalan kaki ni. Sebab orang yang mengaji banyak kenal hakikat diri tapi tak faham bab ilmu, dia akan bertunggu kita balik lah. Mula dia nanti bawa keluar idea macam mana saya ni sebenar-benarnya nak apa. Dia kata hayya alal falah. Awak tu dah lara-lara. Macam mana awak boleh ada awak pula untuk nak mengesahkan zat-zat ni? Cakap apa ni? So hari ni benda ni yakin. Jangan menduakan Tuhan setelah mengenal Allah. Sebab dalam surah dia ada sebut mereka telah mendustai ayat-ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Faham tak? Jadi bab itulah tadi nak cerita. Kalau nak mengaji bab ilmu ni memang banyak lah. Faham tak? Tahu tak?
Tapi kalau nak mengenal Allah ni dengan mengenal diri, tak pedulilah hang tu penarik lancar ke, pelacur ke, penagih dadah ke, isap pit, isap ais ke, hang mak rempit ke. Itu semua hang punya jalan kehidupan. Tapi yang hidup tu nak kena kenal. Sebab yang hidup tak mampir. Yang hidup tak isap dadah. Yang sebenarnya hidup tu tak dia nak melacur. Dia bukan lelaki bukan perempuan. Itu kenapa? Yang nak mengaji tinggi-tinggi tu bagus. Pergilah mengaji. Tapi dapat ilmu hak tinggi-tinggi itulah. Sebab ilmu paling rendah adalah makrifatullah. Faham tak? Statik kan. Yang So, mana ada kena mengenal ilmu ni tinggi? Siapa kata ilmu makrifah ni tinggi?